Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadri azim. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid An-Nur Hidayat, Tuan Haji Jamil Abdul Wahab, Timbalan Pengurusi, ahli data kuasa Masjid An-Nur Hidayat, para pegawai syaraf serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah SWT, kita telah selesai menunaikan solat fardu maghrib secara Jumaat, dan insyaAllah pada malam ini kita datangi khas untuk kuliah maghrib yang bertajuk Ma'rifah Kunci Kebahagiaan, yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman bin Jaafar. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormat yang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa khassa arwahahum bisyuhudi azamati. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, manba'ul ulumi wal anwari wa ma'dinul ma'arif wal asrari. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah kurnianya hidayah, inayah wa riayah, dapat kita bersama-sama hingga saat ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat menunaikan sedikit sebanyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan ziyadah, tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa ke semasa. Berhubung dengan tajuk yang disentuh insya-Allah pada malam ini, satu tajuk yang luas perbahasannya dibahas oleh para ulama, maka kita sentuh sekadar yang termampu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada rohani kita. Di mana ayat yang disebut dibacakan pada awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita umat Islam untuk memerhatikan tugas yang besar kepada kita, ialah al-ilmu wal ibadah, mengetahui, pengenalan dan pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab insan dijadikan di dunia tidak begitu sahaja. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala
dan akan dipersoalkan tanggungjawab yang sedia yang diberitahu dan dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia itu menyangka bahawasanya dijadikan dia di dunia begitu saja, mana tidak ada tanggungjawab, bahkan tidak, mana kita memiliki tanggungjawab yang besar dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, annakum ilaina la turja'un, dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung dengan tajuk ma'rifatullah, merupakan benda yang maklum, dipanggil ma'lumu minad din bid darurah. Mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dituntut secara umum. Dan ini merupakan tunggak kepada akidah dan segala amalan yang kita lakukan. Firman Allah Ta'ala yang selalu kita baca dan dibawa pun ke dalam majlis-majlis tahlil pun dibaca, itu sebenarnya ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mana ketahui olehmu. Maka mengetahui tidak mungkin melainkan dengan mempelajari sampai dia mengenali annahu la ilaha illallah, bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang ditekankan dalam hadis awwaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenali akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyebut dalam tulisan mereka ialah awal wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat akan Allah Ta'ala biistiqani ay bitayakun, mana dengan jelas, dengan mantap, dengan jazam. Baik, sekarang pembahagian yang dibuat oleh para ulama dalam pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang pertama ialah mereka mengenali Allah Ta'ala bil ilmi, iaitu mereka mengenal Tuhan dengan ilmu, bid dalil wal burhan, mengenal Tuhan menggunakan dalil daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada hujjatul aqli, hujah ya kesihatan akal yang Tuhan beri untuk mereka mentadabbur, mendatangkan akan dalil. Kerana untuk mengeluarkan diri daripada i'tiqad bit taklif, mengenal Tuhan secara ikut-ikut. Sebab mengenal dengan cara taklif ini, talfib ataupun taklid, adalah besar kemudaratannya. Kerana keimanan mereka itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Man qallada fi tauhid, barang siapa dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, mereka ini iaitulah tidak jazam. Man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman mereka tidak sunyi daripada taraddud, dia akan bergonggah, mana keadaannya tidak mantap. Maka dikehendaki kita membina dengan dalil. Ini lapisan awam. Menuju ke arah mana? Iaitulah kejayaan membina akidah, membina pegangan tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maklum. Itu yang pertama. Dan golongan ini yang akan masuk ke dalam neraka dan keluar balik. Golongan yang pertama, yang mengenali Tuhan dengan dalil dan burhan, maka dia akan masuk neraka, keluar balik. Apa sebab? Golongan yang mengenali Tuhan bid dalil wal burhan, la bizab wal wijdan, yang ni yang banyak lalai.
Dia tahu Allah Ta'ala melihat dia, tapi dia buat tak perasaan. Yang buat maksiat, yang buat mungkar, yang semayang tu siapa? Ada tauhid tak? Ada. Dia tahu tak Tuhan melihat? Tahu. Tapi kenapa dia buat maksiat? Dan seterusnya maksiat-maksiat yang lain yang dibuat oleh golongan mukmin, golongan yang beriman, golongan yang Islam. Bermakna dia orang Islam, dia ada iman, ya. Tapi kenapa dia buat benda ni? Dia tahu kalau bahas, Masya Allah, sengat-sengat tu boleh membaca kitab besar-besar tentang kita Arab pun boleh baca, ya, membahas masalah akidah, masalah ketuhanan, masalah awsaf, wazat, wal afal. Tapi ilmu dia adalah bil aql, la bil qalb wasir. Ilmunya makin duduk di akal. Sebab tu kaedah kita al-idrak, in kana min al-aql tusamma ilman. Al-idrak, benda yang kita dapat, maklumat yang didapat melalui saluran akal saja, maka dinamakan ilmu, ya. Sampai dibina pengetahuan dia, dapat BA, MA, PhD, tapi dia zakat akal, kan? Dia tak pergi pada qalbi. Kalau inkanat minal qalbi tusamma hikmatan, dan seterusnya. Di perbahasan kita nak beza di mana letaknya. Itu sebab kenapa orang beriman dia sembahyang tapi masih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat dia buat lagi, kemungkaran dikerjakan lagi, berani dengan tegahan-tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada orang persoalkan, kenapa orang beriman dah sembahyang bermaksiat, mengumpat, mengata, fitnah, ya, dan mengambil hak orang dan sebagainya. Minal ma'asi al-kasirah, maksiat-maksiat yang banyak. Sedangkan terpampang dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat yang kita kerjakan tu tanha, dia menyekat daripada fahsya' dan munkar, ya. Maka datang daripada hadis di belakang menyatakan, man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang sembahyang dia tidak mencegah dari fahsya' dan munkar, maka dia tidak bertambah kepada Tuhan, melainkan semakin jauh. Dan jauh dalam ibadat inilah yang sangat digeruni oleh golongan sulaha, orang-orang saleh, kalangan arifina billah, ya. Dia buat taat, tapi taat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fakaifa la takunu masawihi masawi. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah mahasin, amal soleh dia yang begitu banyak, tapi masawi dicop oleh Ta'ala sebagai maksiat. Zahirnya taat, rupa dalamnya maksiat. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalaman. Sebab tu barang siapa tak menyelesaikan, hanya duduk dalam tauhid ini golongan inilah yang tersumbat masuk neraka, tapi dia keluar balik. Sebab apa? Iman dia masih ada, dia tahu. Sebab neraka Allah Ta'ala tidak menerima penghuni secara kekal orang yang ada iman. Walaupun sebesar zarah ada, dia akan keluar, tapi kena masuk dulu, kan? Kita nak masuk kalau boleh bighairi hisab, jadi terus. Kalau boleh neraka pun tak nak nampak. Itu maknanya. Baik, itu peringkat awam. Mana orang yang mengenali Tuhan, tapi pengenalan dia dengan bil akli. Bila akal, maka dia membina akidah. Dia boleh membina akidah, pegangan. Tetapi rohani dia, kedudukan kalbi dia belum berapa kuat dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan melihat, tapi dia buat lagi maksiat. Dia tahu Tuhan mendengar, dia mengucapkan ucapan tidak saigia dengan insan yang bernama mukmin wal muslim, ya, dan begitulah seterusnya. Jadi makrifat yang kedua, dia nakkan kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Anna tauhidul haq yakunu billah la bighairi wa illa yakunu salikan asbata ma'ahu mawjudan. Pengenalan yang sebenar dengan Allah Ta'ala dimanakan tauhid yang sebenar ialah apa? Yakunu billah la bighairih. Dia dengan Tuhannya, bukan dengan dirinya. Sebab tu kita selagi kita nampak kewujudan diri kita,
masih lagi kita nampak perbuatan kita, ya, maka dia akan menghasilkan sifat-sifat yang tidak elok. Dia kena lenyapkan pandangan itu. Pandangan itu naklah dilenyapkan, dia akan pergi kepada tauhid khas. Tauhid khas sebagai tauhid bil mukasyafah. Dia mentauhidkan Tuhan dengan pembukaan qalbi, dia tak nak buka, dengan bahawasanya dia sedar, bukan sekadar dia tahu, dan ada syu'urul qalbi, keperasanan kewujudan Tuhan dalam qalbi. Sebab mursyid tadi pesan, kau jangan berani-berani melupakan Tuhan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau qalbi kita hanya perasan dengan makhluk, dengan Tuhan buat tak perasan, orang ni yang katakan hanyut. Dia buat ibadat, dia semayang, dia puasa, tapi kosong kan. Qalbi dia bukan dengan Tuhan, qalbi dengan khalaik, dengan makhluk. Sebab tu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, sebelum dia mengharungi ilmu tauhidul khas, atau dikenali dengan ilmu tasawuf, atau dikenali dengan ilmu haqiqah, ilmu sir, ilmu ihsanuddin, banyak nama-nama yang diberikan mengikut illatut tasmiyah, ya, sebab-sebab penamaan itu diberikan ulama. Kata gurunya Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang ulama hadis yang besar, dia kata, macam mana aku nak ajar kau lagi, kau dah ulama besar, hadis kau apa 300,000 hadis dalam dada Imam Syafi'i, dalam dada Imam Ghazali. Tapi ingat satu, kau takkan sampai ke Tuhan, kau takkan sampai, kau takkan usul ilallah selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, selagi ada makhluk dalam kalbi. Sebab buang dalam kalbi kamu tu, farrig galbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu daripada segala makhluk. Kalbi Allah Ta'ala nak tu, jasad kita tak apa, jasad kita kun, ya, ajsaduhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, buatlah kerja apa kita buat, sama ada urusan syariat yang zahir ataupun urusan duniawi kita yang sebagai keperluan sementara, tak ada masalah. Tapi qalbi jangan. Qalbi kamu kun ma'allah daiman, sentiasa. Itulah sunnah Rasulullah SAW yang paling besar sekali. Tidurlah dua mataku tapi hatiku tak tidur, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dikendaki. Ini dikatakan ma'rifah yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Iaitulah dia mengenal bukan dengan akal, tapi mengenal birruh wasir, dengan maknanya lebih dalam lagi, makrifat dia Ta'ala dengan rasa hati dia, keperasanan. Dan bila ada keperasanan, di sana dia akan buka satu peringkat, dia panggil apa? Iaitulah bil musyahadah, mengenal Tuhan bil musyahadah. Ini panggil makrifat yang khassah, yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu hadis sahih. Kamu mengabdikan diri kepada Allah, ubudullaha ka'annaka tarah, itu makamil musyahadah, antashhadahu, bahawa kamu syuhud akan Allah Ta'ala. Ya, kamu syuhud makna pandangan ruhani kita dengan Tuhan sentiasa. Sebab itu dia kata, sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bisyuhudil malikil haqq. Orang yang duduk diangkat dalam makam hakikat iman makrifat yang sebenar, maka ketiga itu ghaba anil khalq, qalbi dia kosong daripada yang lain, dia menghadap Tuhan. Jasad tak apa kan? Ya. Sebab nak kenal para arifin, para awliya cukup susah. Sebab dia macam kita biasa, kita makan, dia makan, kita bernikah, berkahwin, bekerja, darat, laut, pejabat, sama je, ada apa. Tapi beza dia dalam qalbi dia daiman ma'allah fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas kelipan mata dia ma'allah. Dia berjalan pun dia rasa dari Tuhan. Guru tarikat bagi Imam Asy-Syafi'i, Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, dia menyatakan, aku mengajar muridku 40 tahun, menyangka ia aku berhadap dengan dia. Zahir dia mengajar dia, rohaniku sentiasa dengan dia, rohaniku sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar. Punca manusia tidak dapat ketenangan di dalam hidupnya
Punca manusia tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada ketenangan dalam hidupnya sebab dia belum masuk lagi dalam jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan dalam dunia, yang disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun apa? Sifatul qalbi, sifat dalam, dia kan duduk di tangan dalam. Ya, jannatan, dua syurga. Akhirat maklum, di dunia ni dia jannatul ma'rifah, iaitu syurga yang disegerakan, yang dibukakan qalbi dia bil mukasyafah, dengan pembukaan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia melakukan isti'dad, persiapan dia. Persiapan awal apa? Banyakkan zikrullah sehingga terbuang khayalat, sehingga dapat riayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok, kita duduk taraf mana tuan? Ya. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Ini sama-sama kita ada. Bil hidayah, dengan ada hidayah, insan itu terpelihara dari kufur dan syirik. Alhamdulillah, ni kita ada sama. Yang kedua, bil inayah mahfuzun anil kabair was saghair. Dengan ada inayah, bantuan. Tadi petunjuk, yang kedua bantuan. Yang ni jejak tak jejak. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang terlepas, kadang dapat, kadang terlepas. Ya, sebab tu kita masih lagi kadang terlibat dengan dosa. Kadang hasad, kadang dengki, kadang riak, kadang ujub, dia masuk dalam ni. Dia tak bersih lagi. Ya, maknanya tak berapa mantap. Kalau dia mantap betul, Tuhan beri betul sepenuhnya, dia punya inayah, bantuan dia, insan tu akan terpelihara minas saghair wal kabair. Mana terpeliharanya insan daripada dosa kecil dan besar, bukan handal dia, bukan cerdik dia, semua inayatullah, bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan last sekali, nak duduk tangga yang tinggi ni, kesedapan sebenar ada di sini. Dia ada apa? Riayah. Apa riayah? Pemeliharaan. Ya, dengan ada petunjuk, dia dapat bantuan, boleh beramal dan meninggalkan maksiat mungkar, dan dapat riayah, pemeliharaan. Ini khusus. Biriayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan ada riayah, dia terpelihara daripada kelalaian. Qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, walaupun jasad dia dengan orang. Yang ni perlu kita prepare kan? Kena cari maknanya guru-guru yang boleh membawa kita ke arah itu. Carilah guru yang meringankan dan memudahkan kamu beribadat. Jangan cari guru yang menyusahkan kamu ibadat. Faham? Dan kita dah jumpa dah, satu tuan guru tu bagi saya zikir 100 je, yang seorang tu bagi 10,000. Jadi yang 100 tu lah yang memudahkan, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya guru yang mentarbiah rohani kamu sampai kamu dapat lazah dengan Allah Ta'ala, manis, lazat dengan Tuhan. Ketika itu ibadat dia rasa ringan, lazat. Kita makan bila kena dengan selera kan. Dan selera di antara kita akan dapat selera ruhani dan selera jasmani bila dia sihat. Ini yang tukang masak ni chip handal dan orang makan jilat jari, dia makan sepinggan tak habis lagi, puas slow nampak, rupa demam panas. Waktu tukang masak lagi risau tengok, ya aku masak tak sedap ke, dia orang lain semua tala habis dah, dia seorang ni lambat pula kan, rupanya cek demam panas tu. Dia suap tak rasa tawar, suap tapi tawar, buat ibadat tapi tak ada rasa. Kita semayang ada rasa tak tuan? Ya, as-salatu mi'rajul mu'min, semayang tu mi'raj mu'min. Kita angkat takbir, mana kita pandang? Ya, kalau tu imam dia sikit nak layan surah ni kan, kan? Ya, dalam sembahyang ni paling kuat imam dah kena cuba kan. Jasad dia menghadap kiblat, rohani dia menghadap makhluk belakang. Aku nak tarik lagu imam apa ni, Mekah ke Madinah kan? Pegang dia Mekah kan, orang kata sedap pula. Tarik surah panjang kan, baca surah ni kan, orang makmum kata dah kepala dia dengan makmum habis. Itu imam punya ujian, bukan imam sinilah, imam tempat lain. Ya, sebab ilmu tasawuf tak mengaji tuan-tuan, jawab dia masuk longkang. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memfokuskan, mendetili perjalanan ruhani Rasulullah SAW,
mata musirran alal kabair, dia mati mengekalkan dosa-dosa yang besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Bertepek-tepek riak, ujub, semua takabur dalam diri dan bertepek-tepek ni 800 ulama kira tu penyakit. Ya. Dibawa besok balik menghadap Tuhan, tunggu neraka jahanam, tunggu dia. Innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mujriman, berkubang dengan dosa dia, terutama dosa yang batin tuan-tuan ni, maka disediakan neraka jahanam wal ayazabillah. Ya, baik. Sekarang obat dia satu, diberi oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ya, obat, dan ini dipanggil intipati daripada ma'rifah yang khasah. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Tu kaedah besar kan. Dia selalu sebut kaedah ni. Buat ni pancang dia. Famadamal abdu lam yushahid, selama mana hamba itu tidak dibukakan oleh Allah kalbi dia musyahadah ke Tuhan. Jawab dia, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laima khurujan kulliyan. Dia tidak mungkin boleh keluar daripada sifat-sifat kotor diri dia secara total. Dia tak boleh keluar. Kita kalau semayang, dia ada satu cerita tuan-tuan, dia ngaji tasawuf sufi lah, tapi tak sufi betul. PK tak ngaji, tapi sifat dia baguslah. Sifat dia apa? Sifat dia sifat pengasih. Dia tengok katak tu mati sian katak, dia ambil katak, dia masuk kocik dia. Waktu dia semayang, sah tak sah dan dia menanggung najis. Maknanya kalau kita menanggung najis, dalam poket kita ada najis, kaki kita terkena najis, kita tahu, ya, tapi kita biarkan, kita pun usalli semayang 2 rakaat, 2 rakaat, 10 rakaat, sah tak semayang? Jawab dia tak sah. Itu maqamul ibadah. Maka ibadat faul. Sebab apa? Kita menanggung najis. Maka maqamil atas dia panggil maqamul ubudiyah, makam kehambaan, dia main dalam. Maka dalam ubudiyah kita tidak akan sah kalau ada najis maknawi, najis dalam. Ujub, riak, takut pun habis, tuan tak terima tuan. Ibadat dia habis itu je. Terus saya kata lebay kita macam ni tuan-tuan, akhir zaman ni. Zaman Rasulullah SAW lagi dah sebut 3 golongan manusia yang hebat. Ya, zaman kita ni Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, tuan dah tinggal ujung-ujung kotai. Ya, zaman Rasul ada lagi tu. Banyak cerita-cerita, di antaranya hijratul Rasul. Peristiwa yang besar, hijrah minal Makkah al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Ada satu kes besar berlaku situ. Rasulullah melabelkan seorang muhajir Ummul Qais. Muhajir Ummul Qais. Hijrah dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia nak bernikah dengan cik mek nama dia Ummul Qais. Orang Madinah. Kita daripada Mekah Madinah pergi mana? Kat 7 jam tu kan. Ya, itu kenderaan berenjin. Kalau tak ada enjin dia tak apa, tak tahu jauh tuan. Baik. Bila dia ada hasrat nak bernikah dengan Ummul Qais, tak terpergi sebab jauh. Bila ada je hijrah, dia join sekali. Tapi hijrah dia nak bernikah dengan Ummul Qais. Maka Rasulullah labelkan ni muhajir Ummul Qais. Padahal nikah adalah sunnah. Nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati balaisa minni. Nikah tu sunnahku. Siapa tak beramal sunnahku bukan umatku yang sempurna. Maknanya. Tapi dalam tajuk hijrah jangan campur. Tu part lain, ni bab lain. Bermakna zaman Rasul masih ada. Ya, qalbi lagi boleh ada yang tak terpusing dan dalam satu peperangan bila sahabat tunjuk haza syahid wa haza syahid, yang ni dah syahid ya Rasulullah, yang ni dah syahid ya Rasulullah. Apa Rasulullah kata, kalla qad ra'aitu fil nar fi burdatin qalaha aw abah. Tidak, Rasulullah kata. Padahal jasad dah habis, nyawa dah keluar. Hebat tak hebat? Rasulullah kata, kalla, tidak. Aku dah dilihat di tempat di dalam neraka wal a'yazubillah. Sebab dia berperang tadi nakkan harta ghanimah dan sebagainya. Jadi maknanya suci benda dalam ni penting dan supaya dapat kita jaga dengan baik dan datang di menghadap Allah Ta'ala dengan baik. Tapi jalan dia apa? Cari sampai terbuka tauhidul khas. Dia panggil ma'rifatan khassatan bizawq wal wijdan syuhud wal ayyan.
Ya. Kemudian ulama kata paman wahadahu biqalbih wahadahu bil ibarah. Wa man wahadahu ya bil aqli ya faqad wahadahu bil ibarah. Wa man wahadahu bil qalbih faqad wahadahu bil basirah. Wa man wahadahu bir ruh waruh bihi faqad wahadahu subhanahu wa ta'ala fa huwa muwahhid haqiqatan li nafsih bi nafsih. Ini makna makrifat yang sebenar. Barang siapa makrifat akan Allah menggunakan akal dia, maka dipanggil makrifat dia bil ibarah. Dia menggunakan ibarat olahan, hujah dan sebagainya. Dan barang siapa makrifat akan Allah Ta'ala bil qalbi, maka dia masuk lain atas sikit bil basirah. Dan kalau dia makrifat dengan Allah Ta'ala bil ruh, maka ketika itu dia makrifat sebenar-benar dengan Tuhannya. Sebab tu kalau antarakan Naqsyabandiyah Khalidiyah di alam maratib, dia panggil apa? Iaitulah lataif. Dia ada latifah, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir dan sampai habis. Itu yang diberikan kepada arif billah, ya, pengalaman-pengalaman menyucikan dalam. Ya, ditembak dengan zikrullah. Ya, sebab azzik lahu nurun iza kasral azkar kasral anwar wa iza kasra anwar safat asrar wa iza safar asrar kana ma'allahi qarar. Siapa yang banyak zikrullah maka lagi terang qalbi sir dia, dan bila sir dia lebih terang maka dia layak dekat bersama dengan Tuhan. Maknanya tetap qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ini di antara tuan rahsia kenikmatan bila kita dapat menduduki makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam Quran disebut satu rahsia besar. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, sedar dan ketahuilah, bizikrillahi, dengan zikrullah, tatma'innul qulub, confirm qalbi kamu akan tenang. Mana diberi terus ketenangan jiwa, ya, bukan dengan makhluk, tetapi ketenangan jiwa billah, dengan Allah Ta'ala. Sebab Nabi Daud alaihissalam adalah wahyu wa qad Allah ila Daud alaihissalam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bizikri falyatanam. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq qalbi dia dengan aku, yang hati dia betul-betul jujur dengan aku, dua perkara. Pertama apa? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka gembira. Bergembira dengan Tuhan, bukan kita banyak gembira dengan makhluk Tuhan. Itu sebab kita banyak tersangkut. Ambil kegembiraan dengan Allah, satu. Yang kedua, bizikri falyatana'amun, zikr, dia bernikmat dengan zikrullah. Dua perkara ni kita dapat atau tidak, tuan-tuan kita semak balik. Lazat seronok dengan zikrullah, ya, bermesra ia dengan Tuhan. Maka tapak permesraan dimulai di mana, tuan-tuan? Kunci nak dapat kemesraan dengan Allah. Kita nak dapat kemesraan kan? Penghapusan pandangan kepada kalbi itu. Kita kerat aja dengan makhluk kalbi kita, Tuhan buka. Kalau kita bubur dalam kalbi kita makhluk lagi, Tuhan tak buka, Tuhan. Ibadat dia sangka kosong ni lah. Ya, dia kata ghayyib nazar al-khalqi ilaik, buangkan pandangan makhluk pada kamu, baru Tuhan gantikan. Ya, gantikan bin nazarillahi ilaik. Itu di antara kaedah-kaedah yang diberi oleh arifina billah dalam memproses benda itu. Ya. Jadi benda ni sebenarnya bentar perjalanan dia boleh panggil ruhaniyah, mengenal Tuhan dengan pengenalan yang sebenar, bukan sekadar dengan akal, dengan kalbi, ruh, baru pergi lebih dekat. Kalau tuan tanya tuan pengurusi, tuan-tuan kenal? Jangan kenal dia di sekampung saya. Tanya seorang lagi, kenal tuan pengurusi? Kenal. Mana kenal je dah? Dia sebelah rumah dengan saya. Oh, ni lagi dekat. Tanya seorang lagi, kenal tuan pengurusi masjid ni? Kenal, saya anak dia. Oh, ini dalam rumah. Lagi dekat. Kalau tanya seorang lagi, saya isteri dia. Oh, tu lagi dekat, dalam bilik. Mana kenal sama kenal, tapi ahwalul ma'rifah mereka berbeza. Kenal Allah Ta'ala, tapi yang kenal dekat lain sikit.
Yang kenal jauh sikit, lain sikit. Yang lagi dekat ada, yang lagi jauh pun ada. Ya. Maka oleh kerana itu, hampirkan makrifat kita dengan Ta'ala, bina pengenalan kita dengan Tuhan sehampir yang boleh sebelum malakul maut menziarahi kita. Sebab kedudukan kita di sana mengikut di sini. Kalau di sini hebat lagi terang, di sana lagi hebat. Ya. Sebab tu ulama-ulama dulu dia syammir wala tazad zakiral maut fanisyanuhu dhalalun mubin. Itu diberikan ada syamil, sensing tangan baju kamu. Ini apa? Kinayah daripada bersungguh-sungguh memproses kalbi. Sebab kalbi kita ni tuan-tuan merupakan satu permata yang sangat mahal, yang dia boleh idrak. Dipanggil hakikatul insan. Nama dia banyak dalam Quran. Kalbi, orang panggil fuad, orang panggil sir, orang panggil lub, macam-macam nama. Ya, diikut maratib. Kedudukan makrifat di dengan Ta'ala lagi tinggi diangkat, ya. Maka kalau lagi tinggi kita proses dia cantik, Masya Allah, di akhirat dia mendapat nikmat yang paling besar, dan nikmat dia sempurna, iaitulah ru'yah dengan Allah dengan jelas. Ya, nikmat yang paling besar di dalam di akhirat beneran ru'yatullah. Ya, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Itu nikmat paling sempurna, kan, ya. Sebab bila Tuhan buka aja, lepas tu Tuhan tanya nak lagi, surga dia tak nak. Sebelum itu Tuhan dah test lah, dia bagi nikmat syurga. Oh, dia ingat orang tu ingat nikmat syurga tu, dia ingat dia paling hebat orang besar. Bila Tuhan tunjuk yang lain buat, dia nak lagi, buat mana? Ada lagi hebat. Ya. Sampai peringkat dia Tuhan janji lepas ni jangan minta lagi. Lepas ni tak nak minta, ya Allah. Dia Tuhan bagi lagi, dia nak lagi Tuhan. Dan bila dia stop, bila dia dengan Tuhannya, habis. Sebab tu nikmat yang paling besar di dunia bila terbuka hamba dengan Tuhannya. Ya, bila tersingkap hijab kalbi kita, maka kita proses sampai bersih, insya-Allah dibukakan hijab ketinggi itulah dia akan dapat pembukaan dari Allah Ta'ala. Ya, maka proses ni yang selalu kita sebut oleh Sidi Ahmad Idris, 4 proses, dan ya, yang pertama pastikan kita dalam ibadat ada fokus. Ya, istighal bil ibadah, istighalul qalbi billah, beri tumpuan dalam sembahyang, dalam zikir, semua ibadat dia kena betul-betul tumpu, fokus betul-betul, dan dia akan dihadiahkan halawah, kemanisan. Ya, itu yang kedua. Bila dapat kemanisan, dia naik lagi, Tuhan bagi hadiah yang ketiga. Lepas kemanisan apa? Dia panggil al-ish, kerinduan. Dan dia bila dapat rindu, bau tu rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, faham tuan-tuan, ya? Hari ini kita ada rasa rindu dah dengan Tuhan, tuan. Ada rasa rindu dah. Jangan jawab sendiri. Ya, sekurang-kurang rindu dengan macam mana seorang lelaki gilakan perempuan, macam mana perempuan gilakan lelaki. Dia tengok rumah kawan, dia ingat kawan tu. Dia tengok kampung, masuk di kampung kawan tu, dia ingat kawan tu. Dia tengok rumah, tembak kawan. Tengok pagau pun jadi gila dia. Ya, faham tu? Mana segala benda yang ada alaqah dengan mahbubah, yang ada kaitan dengan mahbubah, itu dipanggil mazhar. Dia tengok sana, nampak sini. Sebab apa? Benda ni ada kaitan. Dia tengok sana, adik, nampak kakak adik. Tengok batang tiang, nampak tuan dia, tuan. Ya, itu maksud dia. Jadi semua benda ni dipanggil apa? Mazhar. Jadi kita dengan Allah Ta'ala macam tu dia nak. Lebih lagi tu paling kurang tu. Ya, jangan jatuhkan mata luar kita kosong. Kita buka mata luar, mata dalam kena buka. Kalau tidak, babas kita, tuan-tuan. Kita buka mata luar, basirah tak buka, habis, out. Iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat dengan mata luar kepada makhluk, melainkan mata dalam aku dah menghadap dia. Itu anak didik Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kata, ma faddala Abu Bakrin bi kasati sawlasin walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Abu Bakar itu banyak semayang puasa, memang tu banyak, tapi satu rahsia dalam itu makrifat yang Tuhan bukakan. Ya, makrifat bila dapat, tuan-tuan, ketenangan sebenar-benar dalam hidup insan. Sebab apa? Sebab apa jiwa dia tenang tu? Sebab dia dah masuk jannatul muajjalah. Dalam syurga mana ada kerisauan? Kalau risau, itu bukan syurga.
Ya, dalam syurga tak ada risau, sama ada syurga di sini atau syurga di sana. Syurga di sana maklum, syurga di sini ma'rifah. Yang Tuhan sebut siapa ahli dia? Aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahawa kekasih-kekasih Allah aulia la khaufun alaihim. Tak ada sebarang kegerunan takut dalam diri mereka. Wala hum yahzanun, tak ada khazan, duka cita tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah masuk jannatul muajjalah. Ya, syurga yang disegerakan. Hati dia bukan duduk dalam alamin mulki yang penuh dengan mehna, tribulasi, macam-macam. Ni alam ni. Hati dia sudah menaik alamil malakut wal jabarut. Alam berlazat dengan Tuhannya. Kalbi dia dengan Tuhan. Jasad dia dengan makhluk. Ini gulungan-gulungan yang betul-betul mengikut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, zahirnya dengan makhluk, rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata kun ma Allah tarallaha ma. Didik hati kita supaya kita sentiasa dengan dia. Jadi barang siapa yang berani meletakkan kasih rindu dia dengan makhluk, dia mencari jalan naas lah tuan-tuan. Gantunglah alik galbak bil khalaik. Tunggu. Gantung hati kita dengan makhluk. Tunggu. Ya, satu orang raja, dia tunjuk kepada seorang arif billah. Orang hadiah pada suatu benda macam apa? Orang kata mangkuk besar bertatahkan dengan permata zamrud mahal tu. Harga ratus ribu kan. Puan dia seronok pada arif billah. Arif billah kata tu bala. Terperanjat Sultan. Kau ni kata ada ke benda ni mahal ratus ribu kau kata bala. Tuan tengok dalam diri dia. Tak lama lepas tu pum, benda tu pecah bersepai. Dia pun jumpa Arif Billah. Betul lah macam apa, aku gantung hati kat dia, pecah aku pula pening dia. Kalau tak ada senang apa tadi. Kita gantungkan benda yang hilang, bermakna kita standby sungguh. Macam-macam keresahan akan ada. Ya, sebab tu jalan makrifat ni diambil daripada setengah daripada dalam Quran kalam Nabi Ibrahim alaihissalam. La uhibbul afilin. Aku tidak minat dengan benda yang akan hilang. Ya, wa kullu na'imin la mahalatan zailu. Tiap-tiap nikmat semua akan hilang. Itu kalam Labid, seorang tukang syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu tukang syair seorang Labid. Ya, itulah kalau ada jahiliah tembak dengan apa kan dibalas. Tu ya, dia depend Rasulullah dengan syair, dengan pantun, dengan apa? Dia punya kalam syair dan itu Labid. Dan kalam Labid yang ditasdikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa kullu ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalata zain. Ya, wa kullu ma khalallah, tiap-tiap yang lain dari Taala. Siapa dia? Makhluk semua ni lah. Batilu ay adamun mahad. Mana tak ada pada hakikat. Ya. Tak ada pada hakikat. Tuan-tuan kalau duduk dapat merasakan makhluk ni tak ada pada hakikat, yang ada dia, itulah kunci nikmat sebenar. Itu dia pergi pada tauhid khas. Keperasanan kalbi kita memandang pada hakikat wujud yang sebenar, yang hakiki, wallahu ta'ala. Ini yang dipanggil makam ahadiyah sufi. Ya, dia kembali rohani dia memandang kepada asal. Ya, kanallah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu pun serta. Ketiga tu. Ya, itu asal. Kembali pada asal. Adapun kita kendian yang ada kendian baru datang ni indah semasa rahmat kasih sayang. Allah diberi nikmatul ijad, nikmatul imdad. Dia beri kita dapat menumpang sementara. Dia beri sikit nikmat kita sebelum malakul maut sampai. Ya, betul, balik kita ke sana sebentar ni. Jadi makna fokuskan kepada nikmat sebenar ialah nikmat ruhani. Yang boleh tangkap makrifat sebenar adalah roh, bukan jasad tuan-tuan. Jasad yang kita jaga ni makanan stabil kan, sikit sakit obat, tergerunkan obat sampai luar negara, balik semua sumbat yang lahat itu. Sumbat yang lahat. Keluar je roh dengan sah, biar tak kaku. Hebat macam mana, hebat kecantikan, hebat kekayaan, hebat pangkat, semua tinggal. Malaikat maut datang sap terik je habis, besok tenganga kita tuan. Ya, bungkus-bungkus, mandi-mandi, bungkus-bungkus kapan, pergi semayangkan dia, angkat, simpan dalam liang ke lubang sempit. Sangkar kita yang ada ni. Yang dia tu hakikatul insan, hakikat insan tu yang kita nak ni. Dia yang akan bertanggungjawab dengan Allah SWT di akhirat esok. Jadi sila kawal ni. Apa dipanggil? Ar-Ruh nama dia. Itulah dia makhluk yang diwujudkan dan dia dikekalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ya, dan dia yang akan merasa nikmat ataupun sebaliknya.
Sebab dia kalau keluar kita tak rasa apa tuan ni. Roh ni kalau keluar kan keluar dia, kita bagi dia minum kopi radi. Dia tanya banyak, "Jam, ada rasa ke?" Seorang bapa meninggal. Anak dia balik daripada Kuala Lumpur. Mak dia tunggu kat depan rumah tu. Mak dia kata apa? "Bapa engkau dah tak ada, nak." Anak dia pun jawab, "Kan dah ada tu." Tu bapa dia belum mandi kan, masih dalam selimut malam tu, nak tunggu besok nak tanam, nak mandi kapan semua urusan tazkiyah mayat kan. Mak dia kata bapa engkau dah tak ada. Anak dia kata, "Mana tak ada? Tuan ada tu." Itu kan bapa. Habis siapa tu? Jadi siapa sebenarnya bapa dia? Yang pergi tu. Yang pergi tu, itulah roh hakikat dia. Bila dia tak ada, sangkanya habis kan, kalau gemuk lagi ketawa ulat dalam lubang. Ini special kami gemuk lagi dia. Seminggu tak habis makan. Nah, hakikat kita sebenar diri kita tu, dialah yang sebenarnya kemuliaan duk dia. Kalau dia cantik, cantik di sana. Kalau dia rosaklah dia. Maka nak prepare dia, inilah masa yang tinggal kita. Saki-baki umur kita sebelum malakul maut ziarah kita, kita perkemaskan. Biar dia datang cantik, dia balik pun cantik. Dia datang bersih, balik pun bersih. Maka jalan nikmat yang paling besar, fokuskan pembersihan dalaman, sebab dia tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jaga sangkal luar kan, yang dalam tu. Batu akhirnya satu pesanan daripada ulama menyatakan, "I'lam ayyuhal insan." Ketahuilah wahai insan, annal haqiqatal hayah, sebenar-benar hakikat hidup tu dia, hiyal hayatur ruhaniyah, ialah kehidupan rohani, itu hidup sebenarnya. Ja'alallahu fiha an-najah wan ni'mah wal lazah war rauha wa ghairiha minan ni'am al-azimah. Allah Ta'ala jadikan dalam hidup ruhani sebenar tu nikmat, najah, kelepasan, lazat, kerihatan dan berbagai nikmat yang besar. Siapa yang dapat ni? Arifin billah, yang mempunyai makrifat sebenar dengan Tuhan. Waktu dalam Quran ada gezek tu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Ketahuilah awliya kekasih Allah yang telah mendapat makrifat sebenar ni, dia tak ada rasa takut. Selain awliya semua takut. Kita berniaga takut tak? Takut apa? Takut tak untung, takut rugi. Kita buat kerja semua takut. Naik atas jalan raya takut aksiden. Naik sakit pula takut tak sihat. Orang sihat takut sakit. Semua takut kan. Takut ni takut tak apa-apa ni takut untuk pasal awliya tadi. Sebab benda tu bila digantungkan dengan makhluk, dia akan ada khauf yang banyak, macam ketakutan tadi. Nak lepas, hasil dia ganting alik galbak billah, gantung hati kamu dengan Allah. Lepas tu obat yang terbesar tu, obat yang terbesar diberikan oleh Al-Quran sendiri tu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum. Sebab tu kata farriq galbak, kosongkan kalbi kamu lain daripada Ta'ala. Itu pesanan diberikan oleh Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub zaman dia, seorang ulama hadis yang besar, guru bagi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Sila buang makhluk di kalbi kamu. Kalau tidak angkat tak sampai. Imanun mar'un la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang tak akan sempurna sehingga dia tengok manusia macam dia tengok unta kan. Boleh tak? Bukan kita menguntakan dia tu, jangan marah ni, kau ni macam unta marah. Macam kita tengok unta. Kalau kita tengok lembu kebah, ada rasa apa tak? Tak. Kita pakai baju terbalik, ada rasa apa tak? Tak ada. Contoh Imam Ghazali, guru dia kerjakan dia short, jalan singkat, shortcut. Besok pagi kau datang kat kedai, guru dia ni ulama besar ni, wali besar ni, muhaddis ni, kerja dia bentar jahit kasut tepi jalan tengah pekan. Besok dia sudah datang, Imam Ghazali datang, dia kerjakan Imam Ghazali. Buka jubah, buka jubah, buka jubah hebat ni kan. Habis buka, dia tinggal, kalau kita tinggal sendek gantung, apa tu, ambil air depan orang ramai ni, siram kat kedai aku. Macam nak letak muka kan. Sampai dia kerjakan Imam Ghazali, tengok orang tak ada rasa pula. Ketika itu dia talqinkan zikir tarekat, meletup tu, jadi wali besar. Banyak cerita-cerita yang seumpama ni, banyak lagi lah. Maksud dia apa? Keluarkan makhluk dari kalbi kamu. Selagi kalbi kamu ada makhluk di sini,
kamu takkan rasa kebesaran Ta'ala. Benda yang besar diletak di mana? Qalbi. Ya. Engkau jangan takut, engkau ada dalam hatiku. Tapi kalau dia dah menyampah pun, kau jangan terhegi-hegi, engkau tak ada dalam hatiku. Dia tak kau tuan, qalbi. Maka qalbi tempat besar, dia raja ni. Kalau dia sihat cantik, maka yang lain semua ikut. Maka fokuskan betul-betul penjagaan rohani. Ya, kalau dia betul-betul cantik tuan-tuan, masya-Allah, dia diterima oleh Ta'ala. Ya, maka hendaklah kita mengambil nikmat ruhani. Kita banyaknya ambil nikmat jasmani. Kan? Pagi-pagi kita tengok berapa kedebu. Ingatkan apa babi lagi tu, rupa dia jogging. 4 pagi dia jogging, balik rumah subuh tak semayang. Yang tak semayang tu lah. Makna begitu. Makna dia takut jasmani dia. Rohani tak mati, luput nikmat jasmani, nikmat dunia. Kalau rohani mati, nikmat sana lagi besar, luput kan? Lagi besar. Itu maknanya. Jadi maknanya apa dia kata? Naklah kita falyatana'amu bihazihil hayah, naklah kita bernikmat dengan kehidupan rohani ini. Wa illam tadkhul fi hazihil hayah, kalau kita tidak melibatkan diri dan memberi fokus dalam kehidupan rohani, jawab dia apa? Qad azzabakumullahu bil hayatil jismani ya ar-radi'ah. Tuhan akan azab seorang tu dengan kehidupan jasmani. Dia menguruskan sepanjang hidup dia, siang malam pagi petang, urusan perut dia. Itu dia kena azab sebenarnya tu. Tuhan sedang azab dia tak perasan. Tuhan palingkan kalbi dia daripada menghadap Allah Ta'ala. Dan tidak ada bala paling besar bila kalbi terpusing dari Allah Ta'ala. Ya. Dan akhirnya pesanan daripada Arif Billah an-naim wa in tanawwa'at mazahiruhu innama lisyuhudi waqtirabih al-azab wa intana wa an mazahiruhu innama liwujudil hijab, fasababul azab wujudul hijab wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat walaupun berbagai-bagai nikmat, sehingga kita tak boleh nak kira nikmat Tuhan. Dalam Quran kata wa in ta'undu nikmatallahi la tusuha. Tapi sebenar nikmat apa? Bila engkau dibukakan dengan Tuhanmu, dan bukakan kalbi. Azab begitu juga, berbagai problem, banyak masalah tu masalah ni, ya. Tapi tak, apa yang paling besar bila terhijab engkau dengan Tuhan. Tuhan tutup kalbi, dia tak kenal Tuhan, itu balik paling besar. Jadi pasababul azab wujudul hijab, sebenar-benar azab dalam hidup manusia bila hatinya didinding, tidak dapat makrifat dengan Allah Ta'ala. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim, dan nikmat paling besar bila dibukakan kalbi kamu dengan dia, pada diberikan makrifat yang khasah sehingga naik sampai apa disebut dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul iman, iman paling afdal an ta'lamallaha haitsuma kunta, engkau sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan dengan sedikit tausiah memberi manfaat pada anak yang fakir sendiri dan pada sahabat-sahabat sekalian. Insyaallah qul qauli hadza wa assalamu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا